Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek bahasa Melayu yang bertajuk Jom Kitar, Kumpul dan Tukar. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Jom Kitar, Kumpul dan Tukar ini terdapat pada muka surat 152 dalam buku teks bahasa Melayu tahun 5. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 2.3.1 membaca dan meneliti kandungan teks karya sastera dan karya bukan sastera untuk membuat rumusan. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudah caraan, murid akan dapat membaca dan meneliti kandungan teks karya sastera iaitu Sajak Seruan Alam dan karya bukan sastera iaitu teks berita mengenai Jom Kitar, Kumpul dan Tukar untuk membuat sebuah rumusan. Kedua, mencatat sekurang-kurangnya 3 maklumat berdasarkan bahan yang dibaca, dilihat dan didengar mengenai teks karya sastera iaitu Sajak, Seruan Alam dan karya bukan sastera iaitu teks berita mengenai Jom Kitar, Kumpul dan Tukar dalam bentuk penulisan rumusan. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya membaca dan meneliti kandungan teks karya sastera iaitu Sajak, Seruan Alam dan karya bukan sastera iaitu teks berita mengenai Jom Kitar, Kumpul dan Tukar untuk membuat sebuah rumusan secara berperenggan. Kedua, murid berjaya mencatat sekurang-kurangnya 3 maklumat berdasarkan bahan yang dibaca, dilihat dan didengar mengenai teks karya sastera iaitu Sajak, Seruan Alam dan karya bukan sastera iaitu teks berita mengenai Jom Kitar, Kumpul dan Tukar dalam bentuk penulisan rumusan. Murid-murid, bagaimanakah kita boleh menguruskan barang-barangan yang tidak digunakan lagi? Ya, tentu banyak caranya untuk kita menguruskan barang-barangan tersebut. Namun begitu, apakah cara yang terbaik untuk kita menguruskan barang-barangan tersebut? Ya, tentunya kita boleh menjual barang-barangan yang tidak lagi digunakan kepada orang lain ataupun kepada kilang pelupusan. Pastinya kita akan mendapat duit. Namun begitu, ada setengah pihak yang menjalankan kempen penukaran barang-barangan yang tidak digunakan lagi dengan memberikan barangan yang eksklusif ataupun cenderamata kepada orang yang memberikan ataupun menukarkan barangan yang tidak digunakan lagi tersebut. Pastinya barang-barangan tersebut bolehlah dikumpul dan diberikan kepada pihak yang menganjurkan kempen tersebut dan pihak yang menganjurkan kempen tersebut akan memberikan ganjaran kepada orang yang telah memberikan barang-barangan yang tidak digunakan lagi seperti adanya kemeja tea, ada beg, ada kasut, ada rantai kunci. Jadi di sini mereka tidak membayarnya dengan menggunakan wang, namun mereka menukarkan barang-barangan tersebut dengan barangan eksklusif. Pastinya proses penebusan ini dapat menarik minat kepada orang yang mengumpulkan barang-barangan yang tidak digunakan lagi. Pastinya akan dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. Oleh itu, kita tidak boleh membakar sampah ataupun barang-barangan yang tidak digunakan lagi sesuka hati kerana boleh mendatangkan pencemaran udara. Lihat
maklumat iaitu gambar di sebelah kanan di bawah itu menunjukkan aplikasi yang dicipta oleh seseorang untuk menggalakkan orang ramai untuk mengumpul barang-barangan yang tidak lagi digunakan, kemudian mereka akan menebus barangan tersebut dengan barang-barangan yang eksklusif lah. Seperti yang cikgu sebutkan tadi lah, ada topi, rantai kunci, ada beg kan. Jadi di sini pihak yang menerima barangan yang tidak digunakan lagi tersebut akan memberikan ganjaran lah dengan barangan tersebut. Jadi itulah contoh aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk menukarkan barangan yang tidak digunakan lagi kepada barangan yang lebih istimewa untuk kegunaan dirinya. Pastinya seseorang itu dapat menjimatkan duit untuk membeli barangan yang diperlukan kerana mereka boleh mendapatkan barangan eksklusif tersebut secara percuma melalui penukaran barangan yang tidak lagi digunakan dengan mendapat barangan yang menguntungkannya. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita membaca maklumat mengenai jom kitar, kumpul dan tukar dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, mari kita bersama-sama untuk membaca maklumat tersebut dengan sebutan dan intonasi yang betul. Afifi dan Azrul tertarik akan berita kempen Jom Kitar, Kumpul dan Tukar. Afifi juga ingin menyertai pertandingan mendeklamasikan sajak dalam kempen itu. Kita lihat di sini dan bersama-sama untuk membaca teks berita yang telah disediakan dalam buku teks tersebut. Jom Kitar, Kumpul dan Tukar. Putrajaya, 28 Julai. Pihak Jabatan Alam Sekitar akan menganjurkan kempen Jom Kitar, Kumpul dan Tukar. Kempen ini akan berlangsung selama seminggu bermula hari ini. Orang ramai diundang untuk hadir bagi menyokong dan memeriahkan kempen tersebut. Menurut pengurus kempen, Encik Marzuki Muhammad, kempen ini adalah untuk menggalakkan masyarakat mengamalkan kitar semula. Seterusnya, program seperti ini diharapkan dapat memberikan kesedaran kepada segenap lapisan masyarakat tentang kepentingan melestarikan alam. Program seperti ini juga mampu menjadi landasan bagi anggota keluarga untuk menjalankan aktiviti kitar semula secara santai sepanjang program berlangsung. Program kumpul dan tukar barangan kitar semula merupakan program pengumpulan barangan kitar semula dengan tawaran tebus barangan eksklusif. Para pengunjung boleh membawa barangan kitar semula ke kios penebusan yang disediakan. Sehubungan dengan itu, barangan kitar semula seperti surat khabar, majalah, botol plastik, kertas, logam atau besi, kotak dan aluminium akan ditimbang. Kemudian, barangan tersebut akan dinilai untuk penebusan cenderamata eksklusif seperti kemeja, tee, beg, topi dan kasut. Peserta perlu diingatkan bahawa tiada urusan tunai dijalankan. Dengan inisiatif ini, pengunjung dapat menzahirkan perasaan cinta akan alam dengan aktiviti yang berkonsepkan keseronokan. Baiklah murid-murid, sebentar tadi kita telah pun membaca teks petikan berita mengenai Jom Kitar, Kumpul dan Tukar. Di sini dapatlah kita fahami bahawa kempen tersebut sebenarnya mampu memberi didikan kepada masyarakat untuk menyayangi alam sekitar. Oleh itu, masyarakat amatlah digalakkan untuk mengitar semula barangan dan pastinya akan dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar.
Melalui inisiatif yang dijalankan oleh Jabatan Alam Sekitar, kempen ini sebenarnya memberikan banyak manfaat, iaitu masyarakat perlu mengumpul barang-barang yang tidak lagi digunakan dan akan ditimbang dan pastinya akan ditebus dengan barangan eksklusif seperti beg tangan, kemeja tea ataupun topi mahupun kasut. Pastinya dapat menguntungkan seseorang itu apabila menukarkan sampah yang dikumpulkan tadi dengan barangan eksklusif tersebut. Maksudnya di sini tiada urusan jual beli menggunakan wang kerana hanya memerlukan pertukaran sampah dan juga barangan eksklusif ataupun cenderamata lah. Pastinya perkara ini dapat menggalakkan masyarakat untuk mengumpul barang-barangan yang boleh dikitar semula dan pastinya dapat memberikan manfaat dan juga keistimewaan kepada dirinya. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita mendeklamasikan sajak yang telah dikarang oleh Afifi yang bertajuk Seruan Alam dengan sebutan dan intonasi yang betul. Selepas membaca maklumat program, Afifi mengarang sebuah sajak bagi pertandingan itu nanti. Sajak bertajuk Seruan Alam. Ayuh kawanku, kita saling membantu lestarikan alam kita agar alam kekal ceria. Ayuh ibu, kita kitar semula, buangan dapur kita olah menjadi kompos untuk bajai tanaman. Ayuh jiran tetangga, bersama kita kumpulkan kertas, plastik juga logam. Boleh dikitar semula, boleh juga digunakan semula. Ayuh masyarakat, tunjukkan keazaman, buktikan keupayaan mampu kita lakukan demi alam semesta. Seterusnya, mari kita mencatat maklumat tersurat dan tersirat mengenai kempen Jom Kitar, Kumpul dan Tukar ke dalam bentuk peta bulatan. Baiklah murid-murid, untuk aktiviti seterusnya ini, murid-murid perlu melengkapkan peta bulatan mengenai kebaikan ataupun manfaat kempen Jom Kitar, Kumpul dan Tukar. Oleh itu, telah pun disediakan di sini maklumat yang pertama, orang ramai diundang untuk hadir. Adanya maklumat tersurat dan tersirat. Yang tersuratnya tadi, orang ramai diundang. Untuk ini merupakan kata hubung pancangan keterangan. Untuk apa? Ya, tentunya untuk hadir. Jadi, kita lihat maklumat yang kedua, iaitu maklumat tersurat, memberikan kesedaran kepada masyarakat untuk melestarikan alam. Itulah maklumatnya. Jadi di sini maklumat tersuratnya memberikan kesedaran kepada masyarakat dan dijelaskan lagi dengan menggunakan kata hubung pancangan keterangan, iaitu untuk apa? Untuk melestarikan alam. Seterusnya maklumat yang ketiga, sebagai landasan pembudayaan amalan kitar semula dalam anggota keluarga supaya mereka dapat menyayangi alam sekitar sejak kecil. Lihat di sini maklumat tersuratnya sebagai landasan pembudayaan amalan kitar semula dalam anggota keluarga. Itulah maklumat tersurat. Maklumat tersurat ini telah pun dijelaskan dengan menggunakan kata hubung pancangan keterangan, iaitu supaya. Supaya apa? Ya, supaya mereka dapat menyayangi alam sekitar sejak kecil. Itulah maklumat tersirat. Maklumat tersiratnya, mereka dapat menyayangi alam sekitar sejak kecil. Seterusnya maklumat yang keempat ataupun yang terakhir di sini, masyarakat mendapat ganjaran melalui penebusan daripada pengumpulan dan penukaran barangan untuk
Menghargai usaha mereka mencintai alam sekitar. Maklumat tersuratnya, masyarakat mendapat ganjaran melalui penebusan daripada pengumpulan dan penukaran barangan. Maklumat tersurat ini telah pun dijelaskan dengan menggunakan kata hubung pancangan keterangan iaitu untuk apa? Ya, untuk menghargai usaha mereka mencintai alam sekitar. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat tersurat dan tersirat mengenai kempen Jom Kita Kumpul dan Tukar dengan sebaiknya. Namun begitu, murid-murid perlu lihat gambar di bawah itu, apakah rumusan yang boleh kita buat daripada kempen Jom Kita Kumpul dan Tukar ini, abang? Jadi di sini, abang tersebut perlulah menjelaskan ataupun membuat rumusan. Jadi di sini kita akan membuat rumusan dalam aktiviti yang seterusnya. Kini tiba masanya mari kita menulis sebuah rumusan mengenai Jom Kita Kumpul dan Tukar. Sila rujuk slide aktiviti 2 tadi untuk mendapatkan maklumat tersurat dan tersiratnya. Tuliskannya dalam buku penulisan. Baiklah murid-murid, untuk tugasan aktiviti yang ketiga ini sangatlah mudah, iaitu murid perlu menulis sebuah rumusan. Di sini Cikgu Afan sudah memberikan panduan yang boleh memudahkan murid-murid untuk menyiapkan rumusan tersebut. Di sini Cikgu Afan sudah sediakan P1 iaitu perenggan pertama sebagai perenggan pendahuluan. Jadi murid perlu salin semula. Kalau murid ada idea sendiri mengenai pendahuluan, murid bolehlah gunakan idea sendiri asalkan tidak menyimpang daripada topik rumusan tersebut. Seterusnya P2 merujuk kepada perenggan yang kedua, membincangkan maklumat tersurat dan maklumat tersirat. Ya, perenggan yang kedua inilah yang murid perlu lengkapkan dengan menggunakan maklumat tersurat dan maklumat tersirat. Di manakah murid-murid boleh mendapatkan maklumat tersebut? Ya, tentunya murid perlu merujuk semula slide aktiviti yang kedua tadi, iaitu maklumat tersebut telah pun dijelaskan dalam bentuk peta bulatan tadi. Jadi adanya maklumat tersurat dan tersirat tadi perlu dipindahkan dalam bentuk perenggan ini. Mudah kan murid-murid? Seterusnya P3 merujuk kepada perenggan yang ketiga sebagai perenggan penutup. Perenggan penutup ini telah pun Cikgu Afan sediakan di sini. Sekiranya murid-murid ada idea perenggan penutup yang tersendiri, silalah guna idea murid sendirilah. Asalkan tidak menyimpang daripada topik mengenai jom kita kumpul dan tukar. Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.